Jadi malam ni kita mula membaca kitab peristiwa 40 hadis peristiwa akhir zaman. Al-Fatihah. 40 hadis peristiwa akhir zaman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi nama kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kitab hadis 40 ni sebenarnya banyak, ya. Ada hadis 40 tentang pakaian, hadis 40 tentang takwa, hadis 40 tentang peristiwa akhir zaman. Tapi yang paling popular sekali kitab hadis 40 Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala, yang disusun oleh Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari, An-Nadawi Al-Maliki. Jadi kita pergi kepada hadis yang pertama. Takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun fa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa awsina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafa katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggelentar hati kami dan menitis air mata kami ketika mendengarnya nasihat. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olahnya ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berikanlah pesanan kepada kami. Lalu baginda bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya siapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdi, yaitu khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru bid'ah yang diada-adakan, kerana sungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis yang pertama malam ini iaitulah tentang satu nasihat Nabi ataupun amanah Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Nabi berkata dengan usi, maknanya aku berwasiat kepada kamu. Wasiat ini, kalau kata wasiat, dia ada dua makna. Yang satu wasiat pada lurah, yang dia wasiat pada istilah. Wasiat pada lurah bahasa bermakna berpesan. Wasiat pada istilah maknanya mengamanahkan suatu perbuatan setelah orang yang beri amanah itu meninggal dunia. Itu masuk dalam bab wasiat tu. Kena sebut kalau aku mati. Hak ni wasiat dengan makna pesan.
Takut kata wasiat dengan makna wasiat harta. Tu lain. Dia ada dua, wasiat dengan makna pesan. Aku pesan kamu ni, ingatlah, janganlah begini. Kalau nak pergi berjalan tutup pintu kucing molek, tu wasiat pada lurah dia panggil. Pada segi bahasa saja makna pesan. Jadi Nabi pesan dengan takwa. Bukan wasiat harta. Kalau wasiat harta Nabi kata gini, kalau aku mati bila-bila mu takwa. Bukan pasal takwa dak nanti Nabi mati. Maknanya pesan supaya kita takut kepada Allah. Pesan ini juga membawa maksud tazkirah, memberi peringatan. Selagi wasiat agak pesan agak wasiat bab harta tu atau buat amal kebajikan, hak tu wasiat pada segi istilah. Mak dia kata kalau mak mati bila-bila, ambillah piti mak 100 wis surat. Tu wasiat istilah. Kalau mak mati kena tunang lah. Kalau ada 100. Ayah pula kata kalau ayah mati, pesan ke maknya weh tak usah nikah tu wasiat aku ni tu. Ayah dia sakit, pesan ke isteri dia, kalau ayah mati maknya weh bila-bila tak usah nikah lah. Dengar belaka tu anak-anak mak pun dengar. Siap rakam MP3. Wajib tunang tau. Dah tu pesan. Dah pesan dengar belaka dah tu. Mula pesan. Mak dia jawab, apa nak layan gemung. Orang puang kau. Tak sayang sama laki dia. Maknanya kalau laki pesan gitu, suami sayang lah tu. Tak bolehlah dengar orang lain. Sebab dia nak bersama dengan isteri dia sampai ke dalam syurga. Pak tu tak win nikah lain. Dia pesan gitu. Dan nikah dengan orang lain kan gua negeri ke? Boleh bersama tak? Tengok dulu hak mana suami yang paling baik, dia bersama di syurga nanti. Faham? Orang nak tanya Rasulullah, orang puan hak belaki ramai. Orang lelaki bini ramai tak apa, semua bini dia bersama suami dalam syurga. Tapi kalau orang puan hak belaki ramai, takkan pak-pak laki dalam syurga. Nampak? Seorang je. Dia seorang saja. Jenis belaki ramai. Bukan berapa sekaligus. Laki yang pertama tukar kebun mati, terbalik cakur tertekak. Laki yang kedua pula kerja pulih mati juga, langgar 5 lepik. Laki yang ketiga Tok Bila mati juga, pagi nak bang subuh nak buka paya bang kereng. Laki yang keempat mati juga nyembahan di buaya JKK. Umpamanya. Jadi 4 orang laki, hak mana selaki dia akan bersama. Yang dijawab yang paling baik dengan isteri itu. Nampak? Baik, timbul persoalan pula bila dia bersama, katakan hak mula-mula tukar kebun tu baik sekali, maka 3 orang lagi dia jumpa tak di dalam syurga. Ulama ada sebut belaka, dah orang tanya ulama kata jumpa. Dah jumpa, ada rasa marah tak? Tak ada. Macam kita ni atas dunia kadang-kadang nak marah. Kita cerai, janda kita nikah dengan laki baru, jumpa dengan kita tengok alam, sakit hati ingat tengok. Nampak? Tengok datang. Perangai gitu kita, perangai uduh. Dah mung tak ada jodoh je, sudah lah. Dah dia berlaki baru, alhamdulillah. Nampak? Ada tempat berlindung, kata gitu. Tak sakit hati tengok. Marah nak berlaki lain, dia bini lain tak marah. Kita masuk belah orang puan bab ni. Orang lelaki tak betul. Nampak?
Baik jauh kita kona tu. Balik semula kepada hadis. Nabi berpesan di sini. Nabi memberi satu pesanan, katanya Abi Najih Al-Ribad, satu pesanan yang dia kata yang wajilat minha qulub, yang hati menjadi takut. Nampak? Hati menjadi takut, menjadi gerung, menjadi ketakutan. Maknanya satu pesanan yang cukup baiklah. Rasulullah tukang pesan. Kita ni kalau orang pesan tentang akhirat, lepas tu tak berasa takut, maknanya ada penyakit tu. Ada penyakit. Mana kalau dipanggil tak ada detect, tak ada boleh, tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Kita ambil wayar cocok tak nyala, cocok tak nyala. Mana gini? Lampu kereta tak nyala, sagena, kita buka sagena skru. Kita tengok pasang sagena, cocok tak nyala. Kerak buah wayar baru tak nyala kok. Teka metal, tukar metal, buah metal baru tak nyala kok. Dia panggil tak ada detect. Antara dia sampai ke bateri tu tak ada link tu. Ada masalah. Kena buka Pomen kena buka. Nak sorak-sorak wayar kena check. Kita gitu kok. Bila dengar ayat Quran atau hadis atau tazkirah tentang kematian, tentang hari kiamat, tentang kesesatan, bahaya akidah rosak, tak berasa gerung benda, kena bagi kat pomen tu. Tak? Maknanya kamu ada penyakit lah. Pasal apa? Sepatutnya nyala dah lampu. Wajilat ninhal qulub, menjadi gerung segala hati. Maknanya metu nyala, dak nyala. Bila dak nyala ada masalah. Wazarifat minhal uyun, dan mata menjadi mengalir. Maknanya mengalir air mata. Batu orang yang hatinya nipih, kalau dengar sedikit pengajaran menangis. Nampak? Kita apa payah menangis. Hati kerah payah menangis. Hati tiga jenis. Hati kerah, hati mapuh, hati gelap. Manusia kita salah satu tu. Jangan ada tiga-tiga, berat nanang itu. Sebab kalau hati yang lembut, yang nipih, dia mudah terasa. Seorang ulama lagi pula wali Allah, dia makan nasi buku. Lepas makan nasi buku, dia pun tengok air tak ada nak basuh tangan. Dia ambil pasir, pasir remah di tangan. Pasal pasir ni tangga. Saya pergi patah kakak nasi tak ada air, kita ambil pasir. Kita ni gahar di tangan ni pasir aluh. Bersih tangan. Batu-batu tu dia kokok habis. Walaupun tak sebersih air. Lepas pada tu barulah dia sedar bahawasanya tanah hak dia bersih tangan tadi dalam pagar rumah orang. Nampak? Dia menangis 40 hari kerana takut. Pasal tu orang tak izinkan. 40 hari menangis. Takut tuan tak izin, tak berkat, nangis. Pasal apa? Tidak akan jadi wali. Orang hati lembut. Kita boleh-boleh ada bahan pitih anak dara 40,000 menenggau. Tak ada apa-apa. Bukan kata pasir kat basuh tangan. Bahan pitih boleh-boleh ada lebong, nega lebong, tak ada apa-apa. Tak ada menangis. Kau suka dia. Patut tak boleh buat tuang, boleh buat tuang. Bini cikgu besar, laki cikgu besar, bawa isang lagi. Tak ada apa-apa. Orang bunyi pula, mu boleh ke, mu guru besar boleh ke, buat isang. Ambil apa. Rezeki jangan ditolak. Pasal apa orang ni? Orang hati mapuh. Hati mapuh. Tak kasar dah, takkan nak kata hati meninggal dunia. Hati mapuh senang. Hati kerah. Ni dia kata wazarifat minhal uyun, maka jadi menangis segala hati bila Nabi memberi nasihat. Fakulna ya Rasulullah, maka kata kami ya Rasulullah, hei Nabi Allah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina, seolah-olah mu ni nak beri pesanan yang kali terakhir dah ni.
ke Nabi nak wafat dah ni. Siapa apa gini semua ni terasa pelik ni. Cara nak panggil anak buah sahabat-sahabat kupur, beri nasihat pelik dah ni. Yang siapa jadi menangis habis ni. Ke nasihat hak terakhir. Mau'izatul muwaddi', maknanya pengajaran yang terakhir, kuliah terakhir Rasulullah. Suka orang duduk dengan zaman Nabi. Waktu Nabi kata khairu qarni sebaik-baik kurung aku. Bukan Nabi cakap diberi mari khabar, suruh beritahu pada umat khairu qarni sebaik-baik kurung aku. Kenapa? Kerana ada pada kurung ni aku, Nabi kata. Nabi ni rahmatan lil alamin. Faham? Jadi tumpang rahmat sekalian alam. Maka orang yang paling afdal selepas para nabi dan malaikat, ulama dia tu, yang afdal sekali Rasulullah, kemudian para rasul, kemudian malaikat. Lepas malaikat siapa afdal? Iaitu man haular rasul, orang-orang yang dikelilingi nabi. Iaitu sahabat. Martabat sahabat ni kita tak boleh nak ikhtiar. Mana kalau kita wirid lepas la ilaha illallah, lepas subuh kita wirid 7 juta kali, lepas lohor 14 juta, lepas asar 15 juta, tak jadi sahabat. Kerana sahabat man laqiya Rasulullah sallam fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Sahabat orang-orang yang sempat bersama Rasulullah pada ketika Nabi masih hidup dan mereka beriman dengan Rasulullah. Hebat. Nampak? Sehingga Allah sebut dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan di tengah-tengah manusia. Mana banyak dalam manusia ni, daripada zaman Nabi Adam, macam-macam benih manusia, macam-macam negara, macam-macam masyarakat, macam-macam koloni ada. Tapi yang terbaik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik pada sahabat Nabi Isa, lebih baik pada sahabat Nabi Musa dan seumpamanya. Dia terbaik. Batu kitab-kitab tafsir muktabar, kuntum khairu ummatin, dekat kuntum tu ditulis as-sahabah radhiyallahu anhum. Bukan kita. Kalau kita tak kena, sahabat paling tepat sekali. Berapa sahabat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faham? Kerana sahabat ni lah yang 3 serikil ada sama, beriman kepada Allah, sentiasa ajak orang buat baik dan sentiasa marah ke orang kalau buat benda tak molek. Jadi kata ulama tafsir, siapa yang ada 3 sifat ni, dia tiru atas, beriman, suruh orang buat baik dan dia melarang orang buat jahat, maka dia dapat tumpang sama dengan golongan sahabat walaupun dia bukan sahabat. Dah kita dah ni dengan Rasulullah, dah guna kira. Jawabnya tak apa. Kita ikut sunnah Nabi, ikut sunnah dia. Orang yang ikut sunnah Nabi, Nabi bersama dengan orang tu, walaupun Nabi tidak pernah sezaman dengan kita. Kita tak sezaman. Nabi zaman bila tahun 500 lebih Masihi, 571 lebih kurang Masihi. Kita 2011 tikah berapa kurung tikah. Ikut sunnah Nabi, ikut jalan Nabi, dia bersama dengan Rasulullah kau. Itu saja. Kalau kita nak bersama, tak boleh bersama, tak ada hal. Ada orang yang tak boleh. Kelebihan bersama Rasulullah tak ada hal bagi dia. Walik yang kata masuk surga tak boleh. Ada tak? Kita mari kita dengar teks semayang, teks buat perkara hak wajib, tidak tak boleh masuk surga kita. Masuk dengan ke jawab ni. Mu semua masuk surga, aku masuk neraka apa aku? Ada kau ini bengong itu. Cakap apa wadah. Orang kata gini tak boleh ni, kalau buat gini masuk neraka. Ya, masuk neraka pun. Musuh apa? Aduh. Bekas lalu tahu lampi.
Nampak tak? Api sikit gelepar dah. Nak masuk neraka. Pakak pegang ramai-ramai kalau cakap gitu, ambil lighter tu ceh rumah hidung. Kalau selama 5 minit je. Memang jadi ezah lagi hidung. Ropong tu. Dah tu baru ceh dengan lighter, bukan api neraka lagi. Cakap apa bodoh gitu. Kemudian sahabat pula tanya, ya Rasulullah, dah kami ni mungkenal lah akhirat kayak gini. Tak? Sebab mungkenal dah bersama dengan kami. Nabi tengok Sayyidina Umar, Nabi kenal, Nabi panggil, tengok Abu Bakar, dia kenal, tengok sahabat lain, Nabi cang walaupun tak ingat nama, rajin kelih. Dan macam kita tu mana kira. Nabi kenal. Sebab tu nak suruh Nabi kenal, jaga semayang. Orang yang tak semayang, Nabi tak kenal, walaupun umat Nabi. Orang tanya Nabi, dah guana umat hak bila-bila hak bakit. Setelah Nabi wafat, tak dang dengan Nabi kenal ke tak? Nabi tanya balik sahabat, kalau mung ada bela kuda putih seekor, kemudian kuda putih tu nyegi masuk dalam kawanan kuda hitam beratus ekor, beribu ekor. Kuda hitam beribu-ribu, kuda kita hak putih seekor masuklah kandang kuda hitam. Kenal kuda kita? Kenal. Pasal apa kenal? Dah putih nampak terang tahu tu kuda tu putih. Maka begitulah Nabi kata, umatku aku kenal kerana muka mereka keluar cahaya kerana mengambil wuduk untuk mengerjakan solat. Maksudnya orang jaga solat, muka dia putih, maka Nabi tengok dalam umat yang ramai, Nabi panggil. Faham? Kenal? Keterangan hadis. Hadis di atas mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW bagi umatnya, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan. Jadi hadis ini ada satu pesanan yang sangat berharga. Sangat berharga ni maknanya sangat mahal. Dia apa jua hak keluar daripada lidah Rasulullah SAW, harga mahal belaka. Yang keluar pada lidah kita, harga murah. Waktu Nabi ni cakapan dia pendek, tapi maksud dia panjang. Kalang-kalang Nabi ni dipanggil al-qalla lafzuhu wa kasura maknah. Yang perkataannya sikit tetapi faedahnya begitu banyak. Sebab tu satu hadis je ulama boleh hurah siapa jadi suti kitab. Satu hadis suti kitab jadi. Kalau dia nak hurah. Makna moleknya sabda Nabi. Nabi cakap innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siapa kata fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Habis satu hadis. Hadis ni disyarah oleh lebih daripada 70 orang ulama menjadi kitab. Baru satu hadis. Cakap pendek, makna 1000 tahun orang dah habis. Hadis yang sama ni, hadis ni Imam Syafi'i syarah. Innamal a'malu binniyat. Contohlah. Imam Hanbali buat kitab. Nampak? Ibnu Rajab syarah kitab hadis ni. Ulama zaman sekarang syarah juga. Maksud lainlah pula. Jadi kau banyak ilmu atas satu hadis. Kerana dia Rasulullah. Nampak? Pilihan Allah, bukan pilihan raya. Pilihan Allah. Pilihan raya dia molek, orang molek naik, dia molek dayak menang. Faham tak? Dah kita ke mana kita perkataan yang panjang, perkataan yang maknanya pendek atau tak ada skepeng. 3 jam cakap dah kopi, skepeng tak boleh pakai. Tu kita. Nampak? Kelas ikan selayang, kalau yang pula panjang 3 jari. Sebab tu kita kalau orang ngajar hadis Nabi pergi dengar. Nampak? Bukan sebarang orang cakap tu. Hadis-hadis tu keluar pada Nabi tu. Nabi bukan sebarangan orang.
Nak orang ni tukar cerita TV dengan kuliah hadis. Orang ngajar hadis surah wa dak gi tengok TV Raja Lawak. Pelawak. Nampak? Orang nak melawak layan tak ada kerja. Tak rela dak mari sejid surah. Orang ngajar akidah, orang ngajar tafsir, orang ngajar hadis, tak ada nilai sikit pun. Seolah-olah mereka ini kat mimbar yang kambing. Kambing tu, golongan kambing. Kambing pun natu orang. Kambing pun makan gaji kerajaan tu tak bagi surah. Nak dah lebih tu makan gaji kerana belakang tu ada title kambing. Haji tu haji kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Mudah reti nilai kambing ni, tak ada nilai. Dengan sayur dengan daun apa benda ni, kambing kali daun dia. Tu jawab seorang. Nak uya dia. Kambing hok berahi kali daun dia. Daun sikit. Ya. Ni baru dengar. Ada juga aku. Daun sikit. Haji ni khabar ingat ke daun naka je. Daun sikit sedap lagi. Nombor 2 naka. Tengok orang main kambing tahu lah. Jadi haji khabar, haji ni khabar maknanya daun sikit, kita ikutlah dia orang berpengalaman. Ni baru dia kata tengok boleh ilmu se. Kambing makan sikit. Tengok puek. Allah Rabbi, biarlah. Baiklah, ambil siris sponjok bubur depan kambing. Dengan kita Aldi 40, mana kambing ambil? Dia ambil siris Pasal apa? Nampak? Nabi sebut dalam satu riwayat al-bahaimu, nampak? Himmatuha lil akli wasyurbi. Natang terenok ni, cita-cita dia hanyalah makan dan minum. Makan minum. Antara hadis dengan sirih, bahan sirih. Nampak? Jadi mana-mana orang hak jenis, ada orang ngajar hadis, dia dok mari padang duk makan di rumah, padang berhibur, tak ni lah. Hak set sirih dia. Nampak? Iaitu kambing. Dak kira muhaji ke, esko ke, MB ke, raja ke, anak beranak, kambing. Faham? Terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan. Nak zaman kacau bilau. Zaman kacau ni makna kacau bukan kacau apa benda ni, kacau dodo. Mana zaman sudah kacau. Sekarang zaman kacau bilau dia panggil. Kacau bilau ke mana? Dak ikut law belaka, dia panggil balik air habis. Laki pakai baju puang baju laki. Kacau bilau tu. Dia patut laki baju laki, puang baju puang. Tak, laki baju puang pakai baju laki, puang patut rambut panjang, rambut pendek. Laki pakai ratat tekuk, subang di telinga. Ni contoh kaca lah tu. Mana kaca bila. Kaca bila maknanya habis musim ketang habis tu. Bila musim ketang memang tak juru harap. Tak percaya pergi jarak ketang, pusing kaki tak kata. Memang gitu umur ketang. Dak rok cari makan je. Bahan panas 2 minit mampu gerah. Ni manusia sudah kacau bilau. Orang tua patutnya boleh diharap menjadi panduan bagi orang muda, tak boleh harap. Hak muda pergi surah, hak tua pada duduk wakaf. Kacau bilau tu. Orang muda patut hormat ke orang tua, tak hormat dah ni. Atuk orang muda-muda dengan orang tua kena hormat. Kalau jalan ikut belakang jangan potong. Kalau jalan kaki lah, kalau naik motor takkan tak mau potong, tadi jalan kaki, tanda hormat. Pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah berjalan balik ke rumah. Tiba-tiba oleh kerana dia jalan gaduh, ada seorang tua di hadapan ni. Yahudi. Zainal Ali dak otong. Bukan kerana Yahudi, kerana orang tua. Ikut belakang.
hormat ke orang tua. Padahal Sayyidina Ali mulia pada orang tua ni. Faham tak? Karramallahu wajhah. Martabak tinggi dapat. Bukan AMT, bukan PJK. Nampak? Karramallahu wajhah. Raja mana dia beri? Tak ada kan? Dia seorang yang sahabat Nabi radhiyallahu an. Dia seorang karramallahu wajhah. Pakak besar dia. Nak tengok orang tua duduk belakang. Jadi orang muda-muda amat orang tua. Tanda main mutu ke depan surah bisi bangun tu imam dak gerak dak turun. Marah unda bisi ingat ni lepas musim tak imam. Molek ada. Ni akhir zaman kaca bila. Nah. Orang cakap tu dak pakai, cakap nawak pakai. Nah. Ni zaman dia ni. Zaman kaca bilau. Orang nak beri agama tak boh, nak beri biti berebut pergi naik. Zaman kacau bilau. Bini deraka ke laki, laki tak beri nafkah, anak deraka ke ayah, ayah lebong anak, anak deraka ke mak tipu pitih anak. Tak. Anak bahang ayah, ayah rogo anak. Ni dak kacau bilau. Nah, pelik-pelik belaka. Rogo kambing macam-macam itu. Baca malu kau orang baca surat khabar. Seorang pemuda ditangkap kerana merogol kambing. Berat menandang. Siap sirih belaka. Kata bila pasal apa? Pasal agama sudah jauh daripada manusia. Jadi Nabi beri nasihat. Nasihat ni sangat berharga. Batu kita hidup sekarang macam duduk dalam satu macam jalan di atas duri. Jadi berjaga-jagalah. Panduan kita nak suruh selamat, kitab Allah dengan sunnah Nabi. Dengarlah banyak-banyak, tak rugi pun. Kerja tetap kerja. PT kita dalam bank 100,000, kalau kita pergi dengar tak luak sekepeng pun, tak rugi. Nega tetap nega. Bukan bila mari dengar kena bakar kerja, tak. Nega tetap nega. Tapi bila dengar ada panduan. Bila ada panduan, kuranglah rosak punah jahanam. Iaitulah seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Zaman kita ni kawan buat kawan zaman kita nak tolong jadi penjamin nak beli barang-barang ni, nak buat pinjaman ni. Kawan dah kawan, kalau tak kawan siapa nak jadi grantor? Kawan tolong jamin. Dah kawan tu ada makan gaji kerajaan, kerjakan ni boleh 1,300. Jadi penjamin. Nak pinjam 200,000 tak bayar. Siapa kena bayar? Potong gaji kawan tu. Kawan buat kawan ni zaman ni. Dia minta tolong kawan. Berhutang tak bayar. Dah piti banyak lagi hutang juga. Macam-macam pasal lebong ni. Jenis niaga tipu, jenis niaga kecilan tipu, niaga bersorang tipu kok. Rakyat tipu kerajaan, kerajaan tipu rakyat. Sama-sama lebong belaka. Badidang. Niaga kecil, niaga buah-buah. Rambutan tak ada takar buat depan, buah saja. Timbung biar tinggi gitu. Belakang ni lekat di takar. Orang apa rambutan sekilo, cebok belakang, bola supik. Dengan takar-takar. Orang tengok depan takar tak ada. Duku comel-comel mecing-mecing boleh depan. Kepek-kepek sikit boleh belakang. Duku 2 kilo kau kot belakang. Jenis nerak kain jual, kalau bunga terak dapur lawa kain bubuh balik bawah. Atas kudi bubuh lawa-lawa kala. Nipu belaka. Tu kecil-kecil lah. Besar-besar kan nipu juga. Dia nak jual tanah. Tanah ni murah ni. Luk ni, kapung ni biasa 40,000 seluk. Tapi tuang nak pakai piti. Ni photostat gerang ni ada gambar ni. Tuang nak pakai piti nak jual 15. Jadi bayar muka 10 dulu, sebulan lagi baru bayar 5,000 lagi. 15,000 nak cari duana ni. Kawasan ni 40-50 seluk ni. Kawan tu 10,000 dah nampak rupa. Banyak gini. Jenis nyembuh kereta. Kalau ada wak molek tak apa, kita wak molek boh. Boh punya memang kita wak molek. Neleh jebok cak. Suruh mari ambil malang. Siang nampak neleh. Mari ambil malang Orang nak mari ambil siang tak boleh, kita adok-adok. Mari ambil malang kan aku 11 hari dah malang, nampak lawa belaka kala. Tak? Esok tengok cerang hari berjebok neleh kat atas tikar.
Nah, lebong atas darat kering, banyaknya lebong dia ni. Nah, rakyat tipu kerajaan, hak patut dak leh jadi boleh minta orang ihsan. Ibu tunggal tulis laki mati dah, lenyek di trailer, padahal laki boleh ada hidup lagi. Tapi kalau tulis laki hidup dak boleh biti, tipu kerajaan. Hak makan gaji lebong kerajaan, hak dak laki kata sakit. Nah, tubik sekejap, tubik lama. Hak makan ulang ini jadi senjang setengah, pasal bos tak ada. Nah, pinjam motor stek, buat balik di rumah. Nah, ini pun komputer apa semua, bahan di rumah. Kamera beli piti jabat, bahan balik di rumah. Oh, banyak lebong. Dah gitu, kerajaan lebong rakyat pula. Nah, khabar maknanya kalau kita bayar ansuran gitu gini apa semua, bayar insurans apa semua, kalau kereta kita kemalangan itu ya senang. Bakulat kereta duduk cenering. Dah beki setarang pun. Dah lebong atas lebong. Nah, rakyat didulukan dulu benda. Maknanya seksa rakyat dulu. Dia pergi belaka. Menteri-menteri rotek tak kena, hak tu tak kena, hak ni tak kena. Kita kena bayar insurans, kalau tak bayar insurans tak boleh rambut rotek. Insurans kalau third party wak syarat saja, tak boleh skepeng pun kalau bayar, semua wak syarat saja je. Dah angus saja pitih rakyat. Dah bayar hak first party sampai beribu-ribu kena bayar, rotek pula. Lepas tu boleh jalan atas jalan. Jalan tu milik rakyat, harta negeri, harta rakyat. Kerajaan buat jalan free, patut nyentuh rakyat. Dah kena bayar pula rotek, bayar insurans pula. Jalan molek-molek tak boleh juga. Ni duk tunggu pula bang. Anu 150, syung 250, syung 300. Celaka sungguh. Habis padang bayar ke dia, nyelabong atas darat kering. Maknanya rakyat didulukan, pencapaian diutamakan. Rakyat didulukan bayar samang, segalanya harta dicapai oleh kerajaan. Faham? Betul tak? Dah. Biar naik lori ramai-ramai. Takkan aku seorang. Iaitulah seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh itu siapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Iaitulah pertama, hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah dalam keadaan apa jua dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nombor satu sekali takwa. Batu orang yang takwa, dia mulia sisi Allah walau hina di sisi manusia. Orang tak ada takwa, dia hina sisi Allah walaupun dia mulia di sisi manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia sekali di sisi Allah kamu semua, atqakum, yang paling takwa. Nah, Allah tak tengok pakat kita. Allah tak tengok maknanya harta kita. Tengok dia harta Allah kan. Nak tengok apa? Nah, kalau orang pinjam kereta kita buat lawa, waktu kita heran tengok, oh kelah dia ni. Oh kelah dia ni kereta Mercedes, padahal kereta tu kereta kita kata itu kelah. Daklah kereta kita. Faham tak? Jadi Allah tak pandang dah harta kita, pasal harta kita hak dia. Dah pandang dia, pinjam hak dia. Nah. Kita gak sagangnya dengan harta banyak. Nak sagang dengan pakat-pakat, Tuhan tak tengok dah Tuhan beri. Nah. Jadi siapa yang paling takwa, dia paling mulia. Tak kira dia siapa-siapa sekalipun, walaupun hitam macam arang. Tak, kita hitam nombor 2, putih nombor 1. Sebab tu kita minat dengan orang putih. Nampak negro tak minat ni. Pasal kita ni jahat dah, beruk tu. Hitam tu molek. Hitam itu menawang. Kita hitam dah ingat itu zaman Bosnia, perang Bosnia dengan Serbia. Tahun apa? 91. Perang Bosnia. Jadi pelarian Bosnia ni nak buat anak akak orang ambil bela. Jadi di Malaysia ni ada buka gak, siapa nak ambil anak akak Bosnia. Berebut orang Kuala Lumpur nak ambil anak akak Bosnia. Dan Bosnia ni dicapu tengah antara Arab dengan orang putih tengah. Mata hijau, kulit merah, rambut kuning, comel budak. Dak, berebut nak bela anak Bosnia.
Nak siapa berebu, siapa pecah kepala, siapa koyok habis borang-borang di Kuala Lumpur tahun 90-an. Nak ambil nak buat anak akad. Tak tahu ikhlas ke tak. Dah habis Bosnia. Ada hak Sudan, hak kulit hitam. Tak ada seorang ambil orang. Dah mata dia nampak geli. Hak Afrika. Ni jahat sungguh orang Melayu ni. Sagong tak? Macam dia tu putih ingat. Nak bela anak orang putih. Satu hari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni dia kulit hitam, negro. Jadi hitam sungguh hitam birak, hitam beletung panggil. Melayu hitam, tak hitam mana? Hitam Melayu dengan hitam keling mana hitam? Hitam keling tu kalau dia pergi Mekah dia tengok Habsyi Afrika, keling tu kata dia putih. Hitam Melayu tak hitam mana? Hitam keling, hitam beletung. Hitam lagi tu Afrika. Macam minyak tak? Afrika. Luqmanul Hakim ni Afrika. Hitam beletung. Jadi dia pergi pasar. Bila dia pergi pasar kat bakal tengok belaka, tengok hina. Pasal apa? Telapor hitam. Luqmanul Hakim, orang hebat. Nampak? Kata Luqmanul Hakim, walaupun kulit aku hitam, tetapi Allah beri hati aku putih. Kata gitu. Jadi tak usah heran lah. Dia tak jahat, hitam tak jahat. Nampak? Tuhan dia kata Tuhan beri aku hati aku putih selepu. Sehingga Tuhan abadikan nama dia dalam Quran. Ada surah Luqman. Dia orang hitam tu. Bahasa hitam. Hebat. Siapa nama ada nama surah? Kita ada nama surah. Surah Najm. Ada? Ada? Tak ada. Jadi Nabi pesan kita abadikan pesanan ini sepanjang zaman di dalam kuliah dalam khutbah Jumaat. Ini hikmah ni. Bila khutbah Jumaat menjadi rukun khutbah, khatib kena pesan supaya orang bertakwa. Naik atas mimbar. Tak kira takwa lagu mana pun. Ittaqullah, ittaqu rabbakum. Nampak? Tak kira lah. Asal dia sebut lepas takut kepada Allah sudah mencakupi rukun khutbah. Nampak? Dia mesti ada takwa. Biasa dia kata ya ayyuhan nas. Nampak? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Contohlah, wahai hadirin Jumaat sekalian, usikum, aku berpesan kepada kamu, wa iyaya, dan kepada aku sendiri, bitaqwallah. Mana-mana khutbah semua sebut takwa. Daripada kutub selatan naik ke kutub utara, khutbah Jumaat, khutbah raya ada sebut takwa. Seminggu sekali biar kita ingat supaya takwa pada Allah. Tapi takwa bukan pada mulut, bukan pada tokat khutbah. At-taqwa Nabi kata hahuna wa asyara ila sadrihi. Takwa ni di sini sambil Nabi menunjuk ke dada. Mana takwa dalam hati. Kalau mulut tu lapah saja. Nya molek hak tukang lapah dak takwa sekarang. Rembah tokak kata ayuhan nas ittaqullah, dia kata. Tapi nak baca khutbah, nak khabar kebenaran, tak berani sekarang. Tadi dia kata ittaqullah. Tapi baca khutbah, makanlah sayur-sayuran. Bapa tak berani tegur benda yang berlaku maksiat dalam negara. Pasal sanilah, pasal lapah ittaqullah hanya pada bibir sahaja. Na'udzubillah. Nampak? Pegang tokat dah, takut lagi. Dah mu pegang tokat dah, siapa berani lagi? Mu nak sebut tentang kebenaran, orang mari nak naik JKK naik kapuk selalu pegang tokat tu. Tiba-tiba pegang tokat, takut lagi menyatakan kebenaran. Jadi cakap sajalah, tapi jangan katalah tu imam tu untuk khatib mana-mana sebagai nasihat.
Bila kita kata duduk atas sekali atas mimbar, berang tokak pula, makmum tak ada tokak, mung bisa kali. Bila mung bisa kali, jangan takut tutup tu buah-buahan terpatang ni saya orang. Baru pula. Apa? Hadirin Jumaat sekalian. Sekarang ini golongan-golongan ulama, golongan agama mahu menegakkan Islam di dalam negara, dan satu lagi golongan bersungguh-sungguh untuk menentang ulama-ulama daripada tertegaknya Islam di dalam negara. Maka kita sebagai umat Islam wajib bersama-sama dengan ulama, siapa jua kita, dan wajib kita menentang golongan yang menentang ulama, kerana golongan yang menentang ulama akhirnya balik ke dalam neraka Allah yang bernyala-nyala, yang menyokong dan yang disokong kedua-duanya di dalam api neraka. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Gua ni gamak. Baru khutbah. Faham? Ni takut. Suruh orang takut. Dia takut ke kerajaan, dia suruh orang takut kepada Allah. Tak? Pendek sudah 2 minit dah khutbah. Baru sedap ni, sejam tak habis lagi. Gini. Banyak anggut dah. Anggut tu mana aku tak tidur pada. Aku dengar mu jangan kata aku tidur. Betul mu, betul aku faham. Aku faham. Faham kepala otak pun faham dah mu tidur gitu. Gitu sama lah. Yang kedua, mentaati perintah. Wallahu a'lam. Masa saya semayang, soalan pertama, masa saya semayang jamak qasar, tu imam niat semayang isya dulu. Jangan saya niat semayang garik. Masa imam semayang isya, lepas tu imam baca tayat akhir, baru saya tahu tu imam semayang isya dulu. Macam mana dengan solat saya itu? Kerana berhenti ke, atau saya tambah 1 rakaat untuk mencukupkan semayang maghrib saya itu? Jadi dia semayang qasar, tu imam niat semayang isya dulu. Jangan saya niat semayang maghrib. Jadi tu imam rupanya semayang isya. Jadi dia ni semayang maghrib tak cukup serakaat lah 3. Tu imam 4. Dia ingat ke tu imam semayang garik? Rupanya tu imam semayang isya, dia semayang garik. Jadi bila tahu tu imam semayang garik, semayang isya, dia semayang garik, adakah dia kena tambah lagi biar jadi garik tu 4 rakaat? Jawabnya, kalau mu niat semayang maghrib, mu tak boleh lah tambah, kerana garik 3 sahaja. Dah guana keadaan bila berlaku itu sah dak ikutan, sah mu salam lah dengan lepas niat imam naik rakaat ke-4, mu niat mufarakah dan memberi salam. Faham? Saya pergi Kelah di Gambang, Kuantan. Tempat Kelah ada ramai perempuan tak tutup aurat, mereka mandi. Adakah boleh saya semayang jamak dan qasar masa perjalanan saya pergi dan balik dari Terengganu? Dia pergi makan angin di Gambang. Ada baru ni Gambang water apa? Water park. Jadi gilah nak pergi bawa anak-anak. Dia ada juga mandi tak tutup aurat. Maka perjalanan itu dikira maksiat tak? Tidak maksiat. Kerana dia tidak kosak nak pergi tengok orang telanjang, nak pergi bawa anak Kelah je, faham? Maka boleh jamak qasar. Gitu juga kita pergi di Kuala Lumpur, nak pergi berehat 2 hari, beli belah dengan keluarga. Siapa di Kuala Lumpur kat beli belah ramanya paling daga kain skirt punggung puing, maka kira maksiat dah. Maksiat masa tu, tapi perjalananmu bukan perjalanan maksiat. Boleh jamak qasar. Mereka daripada awal dah nak pergi Kuala Lumpur, nak shopping dinu, sedap dinu, pasal dinu punggung puing, dak pergi shopping, maka pada awal dak boleh jamak qasar dah, kerana niat nak buat maksiat. Boleh tak kita solat jamak qasar antara sembahyang jemaah dan asar? Boleh, dengan jamak takdim. Masa orang sembahyang jemaah, kita sembahyang jemaah, akad takbir Allah, aku sembahyang fardu jemaah, jamak dengan asar. Faham? Lepas tu imam habis sembahyang jemaah, salam, kita pun salam, jangan wirid lah, naik sembahyang asar pula. Ada orang yang ada penyakit cing, tak lawah, hanya satu waktu solat saja. Bagaimana dengan solat jamak dan qasar? Dia kena ambil sembahyang 2 kali ke? Kawan saya tanya, boleh ke makan telur penyu? Jawabnya, untuk sembahyang jamak ada berlaku khilaf ulama. Pendapat yang masyhur, lepas satu kena.
lepas satu. Maknanya lepas sembahyang Zuhur ambil wuduk pula. Dengan syarat mung keluar air kecing. Kalau air kecing tak keluar, tak ada masalah. Sebab orang yang penyakit dedah ni bukan mana keluar sakma, kadang-kadang tak keluar. Maka kalau tak keluar, tak masuk dalam keadaan dalam bab orang yang kecing tak lawah. Kerana kecing tak lawah kena ambil wuduk setelah masuk waktu, hanyalah air kecing yang tubik sakma. Katakan dia ni dalam siang hari nitik sakma, melainkan pada hari itu sekali dia sembahyang Zuhur tak nitik, maka pada hari itu dia tak masuk kategori orang yang uzur syar'i. Faham? Soalan seterusnya. Saya makmum masbuk. Masa itu Tok Imam sudah duduk tayat akhir. Sebelum salam Tok Imam itu tiba-tiba sujud sahwi. Wajib tak saya ikut? Kalau saya tidak sujud sahwi dan niat mufarakah dan tidak niat mufarakah, adakah sah salat saya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iza sajadal imamu sahwan, apabila imam telah sujud akan sujud sahwi, nampak? Maka sajadal makmum, hendaklah sujud attack makmum. Wa illa batalat solatuhu, jikalau makmum tak sujud sahwi bersama imam, batal semayang makmum. Walaupun makmum tak salah. Ingat main jemaah, kalau tu imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Kalau tak mau sujud sahwi, kena niat mufarakah sebelum kita salam. Saya ikut Tok Imam mayang 5 rakaat. Saya makmum masbuk. Saya masuk rakaat pertama, masuk Tok Imam tu sudah rakaat kelima. Saya tidak tahu imam mayang 5 rakaat. Saya sedar masa imam habis semayang dan makmum bagi tahu imam mesti semayang 5 rakaat. Macam mana dengan solat saya? Adakah saya boleh teruskan rakaat seterusnya atau saya berhenti dalam solat semula? Jawabnya, teruskan semayang. Cuma rakaat kelima imam tidak tanggung Fatihah kita. Faham? Kerana rakaat kelima rakaat yang lebih. Kita ingat Tok Imam rakaat yang keempat, kita baru sampai dengung-dengung akad takbir. Rupanya Tok Imam salah 5 tau. Tok Imam bengong hari tu, bang 5. Jadi 5 hukumnya sah, dapat rakaat bagi kita dan tambah 3 rakaat saja lagi. Soalan seterusnya. Apa dia sunnah dan afdal? Adakah kedua-duanya ada kaitan? Sunnah ini perjalanan Nabi. Afdal ni benda yang lebih baik. Afdal benda yang lebih baik. Tak kira apa pun. Benda lebih baik. Mana kalau kita sedekah RM2 dengan RM3, RM2 itu comel pasal sedekah. Tapi RM3 afdal, lebih comel. Itu maksudnya sunnah segala perjalanan Nabi. Hak Nabi pakai, hak Nabi makan, hak Nabi jalan, hak Nabi cakap, hak Nabi buat, hak Nabi duduk, hak tu sunnah. Selepas ambil wuduk atau mandi wajib, terus saya pergi solat. Lepas tu baru sudah ada cat di tangan. Adakah solat saya sah? Dan macam mana nak ratakan semula wuduk yang tak rata tadi? Lepas daripada ambil wuduk, pas mandi junub, tengok ada cat. Cat tu kalau halus sangat, tengok dengan mata sekali mah tak nampak. Tengok betul baru ada halus, maaf pada syarak jika kita kerja dengan cat. Faham? Baik. Bila kita lepas mandi, lepas wuduk, tengok ada cat. Katakan kalau cat tu ada pada anggota wuduk, pada tangan lah, maka betul lah wuduk kita tadi tidak sah, kerana tak rata air. Jadi wajib kena buang cat tu, kita ambil wuduk. Kalau lepas ambil wuduk, tak payah ulang daripada awal, sambung kat mana ada cat saja. Contoh, cat tu ada pada kura kaki. Lepas ambil wuduk, nak takbir, tengok ada wuduk di kaki, maka masuk dalam bilik air, sambung masuk wuduk kaki sahaja. Buang cat. Tapi kalau dia lama dah, maka kena ambil wuduk semula. Apakah senda sunnah Nabi sama ada sengaja atau kedua kerana jahil boleh jadi kafir serta-merta? Kalau benda tu sunnah tu dia semua orang tahu, maka dia senda jadi kafir selalu. Tapi kalau benda tu tak tahu ke sunnah, ingat ke adat masyarakat Melayu saja, rupa sunnah Nabi, dia senda tak jadi kafir. Orang kafir sekali lagi, ni sunnah ni, apa mungkin senda? Senda pula baru jadi kafir. Bulan lepas Ustaz kata nak baca kitab Permata yang Hilang. Malam ni baca kitab lain. Saya beli dah kitab tu. Boleh tak hang mu ni?
Kitab tu baca suku lah, takkan nak baca depan orang ramai. Kalau berulang dosa sama dekat dikira telah taubat. Dan macam mana nak laku taubat nasuha? Tak reti lah dan tak faham-faham pun. Baik, kita berjudi. Lepas judi tikai ekor, menyesal. Menyesal dalam hati, takut kepada Allah. Bukan menyesal kerana orang marah, kerana Allah. Dan berazam tak mau buat dah. Itulah taubat nasuha. Menyesal dan azam tak mau buat dah dosa ni, takut ke Tuhan. Itulah taubat nasuha. Tiba-tiba setelah 2 tahun dah ingat terikut pula saing, tikang pula sekali lagi. Maka dosa hak lepas dah. Dosa baru pula mungkin taubat. Nampak kan hak dulu mu taubat sungguh dah. Yang taubat tak sungguh ni berarti lu main judi, taubat dah pasal saing-saing pun tak dah ni. Bila-bila tengok kalau ada peluang main sekali 2 lagi kok. Tak main macam parak dah macam learning. Taubat tu dak nasuha. Taubat tu main-main. Kita janji dengan Allah nak tak buat satu maksiat tapi terlanggar janji, apakah perlu lakukan? Kena bayar fidyah atau kena puasa? Jawabnya kalau kita lapar maka jadilah kena bayar fidyah. Lapar ke mana? Bersumpah. Demi Allah, aku tidak akan tikam ekor lagi mulai daripada hari ini. Contoh maka kalau sebut gitu jadi sumpah. Dia pergi buat pula sekali lagi 2 perkara wajib. Pertama taubat, yang kedua bayar kafarah sumpah. Mungkin kena puasa 10 hari, puasa 3 hari atau beri makan 10 orang miskin. Tiap-tiap seorang dengan makanan yang kenyang perut dia. Hayah saya dak mayang, haram dak makan nafkah dia. Jawabnya dak haram. Yang haram ayah tu yang dak semayang makan rezeki Allah. Nampak, rezeki Allah ni sebenarnya haram bagi orang yang tidak semayang. Dak semayang ni dia berat sangat. Kambing tu kalau wajib semayang dia semayang, tapi dak wajib tu yang lepak dalam guk. Kemudian di soal tadi telur penyu boleh makan ke tak? Jawabnya haram makan telur penyu yang dicuri. Dah speng lah. Dah beli halal tak ada masalah, mu curi haram. Halal pun nak makan tak ada piti. Main serajuk itu 35 riyal. Saya cita-cita nak jadi hafiz Quran tahun 2012, nak masuk sekolah tapi apakah cara nak mudah hafal? Bab otak saya lembab, pikat slow macam labi. Jadi nak hafal Quran, kalau kita pikat slow ni tak boleh nak ngapa sebenarnya. Tapi kalau nak ikhtiar juga, berdoa kepada Allah. Nak jaga jangan makan banyak, jangan tidur banyak, mata jangan kelih uduh-uduh. InsyaAllah boleh jadi mudah juga dengan azam yang kuat. Kalau tak bayar fidyah puasa jadi guana? Jawabnya bayar fidyah puasa ini wajib. Tak bayar makna berdosa. Tak bayar berdosa, melainkan kita tak ada pitih maka jadi hutang. Ada pitih baru bayar. Salah ke tidak saya ngai guna upang binatang yang hidup macam cacing, ikan, udang, upung-upung dan lain-lain? Tidak salah. Dibenarkan kerana diberi makan kepada binatang. Jangan makan dah cacing tu. Poker dia jual dak, jualan dia boleh belanja ke dak? Jawabnya binatang yang untuk ubat maka sah jual menurut setengah ulama. Yang haram jual beli untuk makan tak boleh. Wang beasiswa saya guna untuk beli lesen dan gunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan sekolah. Beasiswa ni kena bayar balik tak? Tak bayar balik, maka hanya guna untuk keperluan sekolah sahaja, seperti naik bas ke sekolah, balik bas ke rumah, buat baju sekolah, beli kasut sekolah atau buku-buku. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Betul ke tidak? Jawabnya betul.
Muttafaqun alaih ada dua makna. Yang pertama yang dipakai oleh jumhur ulama hadis, iaitu muttafaqun alaih, maknanya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari pun riwayat dalam sahih dia, Imam Muslim pun ada juga tak? Dalam sahih dia. Jadi katakan hadis yang sama, Bukhari riwayat, Muslim riwayat, orang lain pun ada riwayat, tak kira dah. Bila dua orang riwayat, dia panggil muttafaqun alaih. Nampak? Dipanggil muttafaqun alaih. Hak ni lah isi jumhur ulama. Jadi kalau dia kata hadisun muttafaqun alaih, hadis dia gini, hadis ni hadis yang paling sahih daripada segala hadis sahih. Kerana Bukhari pun riwayat, Muslim pun riwayat, dua orang imam paling besar dalam martabat imam-imam hadis. Ulama dia himpunkan hadis-hadis muttafaqun alaih ni dalam kitab. Jadi di antara kitab yang paling masyhur muttafaqun alaih, nama kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab Lu'lu' wal Marjan ni kitab yang dua orang ni ada riwayat hadis yang sama. Ada tebal gitu. Kitab ni paling sahih. Kitab Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' makna mutiara lah, marjan makna permata. Hak Muslim mutiara, hak nu permata. Oh memang mahal. Ada tak di rumah Lu'lu' wal Marjan? Tak ada. Dah ada pedang Siti Awang ada. Bagi anak. Bagi kalung Seri Anjung Seri. Dah mak juru sikit URTB. Ayah ia boleh harap sikit mangga. Berat nanang habis pak beranak. Boleh tak buat imam orang yang sedang sembahyang sunat, sedangkan kita nak lakukan salat fardu? Kerana kerja kita tahu orang yang kita nak imamkan itu salat apa. Orang tu kita tak tahu dia salat benda, tak tahu, tak sah ikut. Tahu saya salat ke, salat gerhana ke, salat biasa ke, salat mayat ke, tak tahu lagi. Tak sah ikut. Imam salat sunat, kita salat fardu. Imam salat fardu, kita salat sunat. Khilaf dua pendapat. Dua-dua ni boleh pakai belaka. Jumhur ulama kata yang moleknya ikut hak sunat dengan sunat, fardu dengan fardu. Faham? Yang sedikit pada ulama, tapi fuqaha juga sah kita taklid. Ada juga pendapat boleh balik, imam sunat kita fardu, imam fardu kita sunat. Walaupun tak ramai, tapi mereka juga mujtahid. Faham? Jadi dua-dua kau betul belaka, tak sah balah. Apakah maksud isnad sahih? Isnad maknanya sandaran hadis. Sahih maknanya betul, orang ni dengar daripada orang ni dengar pada orang ni, wujud sungguh. Kalau kata isnad tidak sahih, kadang-kadang berlaku masalah pada sandaran hadis. Kehilangan seorang satu tabaqah, lain antara tabaqah rawi sama. Pasal cara bab sanad kita cerita dah benda pula tabaqah, jadi panjang cerita pula nak cerita bab hadis. Soalan seterusnya, apa hukum kita semayang masjid kapal lain, padahal ada masjid kapal kita tapi masjid UMNO pula dah. Kita bukan tak nak semayang, tapi kita tak nak kompromi dengan orang yang lawan hukum Allah. Kita lawan dia dalam bab akidah, tapi muamalah kita dengan orang dia juga. Jawabnya, masjid ni dia tidak ada parti masjid. Orang tu je. Masjid tak ada masalah. Orang ni mereta, orang ni pula semayang masjid tu. Dah kalau kata kita tak boleh mayang masjid tu, dah patut kita mereta, kerana kita bakar lagi dah. Bawa kawalan kita pula. Jadi orang yang duduk dalam je juruh tak juruh. Bukan masalah masjid. Jangan hina masjid. Walau ia cap biru sekali pun, kerana tu bila masjid rumah Allah. Faham? Jadi hak tukang jaga tak kena. Tak berjuruh harap. Dia atas gerbang. Jadi kalau dia panggil masjid ni masjid puak ni, tapi tu imam orang yang takut kepada Allah, tu imam bersama dengan ulama-ulama, tak ada masalah dah. Soalan seterusnya, ayah saya kata kalau ikut hukum tak maju, apa pandangan Ustaz? Sebab setahu saya orang kapal gitu telah keluar dari Islam. Ayah dia kata kalau ikut hukum tak maju kita. Hukum mana? Mungkin hukum hudud kot, hukum Quran. Jawabnya,
sebut dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis, di antara yang menyebabkan ridah atau murtad itu mengatakan bahawa jika ikut Islam kita jadi tidak maju, hukumnya batal akidah. Jadi benda-benda ni bukan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Jadi kena terang balik ke ayah, tak boleh kata gitu pasal hukum Islam ni dia yang baik datang pada langit. Ayah dia degil juga, kata juga tak maju kalau ikut hukum agama, maka batal dah akidah. Faham? Jangan main-main. Tak kira ayah tak kira, tak kira. Saya baru habis khusus sembelih. Boleh tak beritahu niat yang Allah untuk menyembelih haiwan, akikah atau korban? Kita nak sembelih binatang korban, nak sembelih binatang akikah. Sunat kita niat masa tutup pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah binatang korbanku kerana Allah Taala. Inilah binatang akikah anakku kerana Allah Taala. Hadis gitu dalam hati. Kalau sembelih akikah untuk diri sendiri yang sama juga ke niat, inilah binatang akikahku sendiri kerana Allah Taala. Boleh. Soalan seterusnya, hukum pindah mayat haram tau. Kalau kecuali yang mati di Jeddah boleh pindah ke Mekah. Macam mana pula kalau mati di Cinering? Lepas tu atau hospital nak cek, lepas tu atau ke Kampung Asar, ke Batu Rakit. Ada pendapat mengatakan di mana mati di situlah ditanam, tak boleh pindah-pindah. Mati Cinering, tanam Cinering, walaupun orang Batu Rakit. Orang Batu Rakit, orang Cinering pula mati ke Mamang, tanam ke Mamang. Itu satu pendapat ulama. Hak asal pendapat tu masyhur juga. Pendapat yang kedua, jangan siapa hak musafir. Ada juga kau. Jangan siapa 90 km umpamanya. Tak, mati patah, takkan tanam patah, tanam kampung laut. Dah kalau kata mati situ le, pung kena langgar di Sipang Cinering, takkan tanam kat Sipang tu tapi lain. Jadi buat balik atas tu. Umpamanya. Jadi jangan alih siapa hak musafir. Kemudian nak pindah jauh, ada juga ulama kata boleh sebelum tanam. Mati Kuala Lumpur, tanam Terengganu. Ada juga kau kata boleh. Tapi jangan siapa berubah mayat. Berubah mayat haram, tak boleh. Ada pun yang dekat dengan Mekah Madinah boleh pindah, tidak ada khilaf. Kerana nak tanam Mekah, tanam Madinah. Yang tak boleh mati atas tu tanam Madinah. Tu tak boleh kerana jauh sangat. Dikira sekitar Mekah sahaja. Soalan seterusnya, kalau puang jadi imam sama puang, boleh tak kita meninggikan suara dalam keadaan baca Fatihah? Jawabnya, kalau tiada lelaki maka makruh baca kuat. Tak ada orang lelaki, makruh baca kuat. Orang puang jadi imam kepada makmum perempuan. Kalau sunat dia baca perlahan walaupun dia imam. Menyebarkan keaiban adalah satu kesalahan Islam. Ini pula dengan menyebarkan salah laku rasuah pemimpin. Jawabnya, jikalau kita sebarkan kejahatan orang ini, maka orang akan berhenti menyokong dia. Bila orang tak sokong dia, Islam menjadi baik, maka boleh sebar. Faham? Yang tak bolehnya kita sebar supaya kita jadi baik. Tak boleh. Kita boleh sebar keburukan orang supaya orang itu tidak ada jawatan. Bila dia tak pegang jawatan, Islam jadi baik, baru boleh. Faham? Jadi biar niat gitu. Kerana selagi puak-puak penipu ni duduk datang, maka Islam terkongkong di bawah. Orang senda Islam, orang boleh ngaji dengan Islam, orang hina Islam pun dah ambil tindakan selagi dia duduk ngetah. Jadi kita sayang ke Islam, kita ceritakan kebenaran kejahatan dia supaya dia turun. Nabi sabda, roh itu bagaikan tentera yang berbaris. Mana yang bersesuaian berdampinganlah dia, dan yang bertentangan berjauhanlah dia. Apakah maksud ayat tersebut? Jawabnya, roh sesama roh yang baik, roh jahat sesama roh yang jahat. Gitu je maksud dia. Roh jahat tak suka, tak duduk kat roh baik. Roh baik cari roh baik, nak duduk bersama-sama.
Saya niat bila sembuh dari sakit nak tunai solat masjid selalu. Adakah niat saya itu dikira nazar? Kalau bukan nazar, bagaimana cara niat nazar? Tolong terangkan. Jawabnya bukan nazar, tapi sunat tunai. Nazar kena lapah di mulut, aku bernazar kerana Allah akan buat begiang. Tolong terangkan cara niat solat jamak qasar yang paling ringkas dan senang diingat dalam takbir. Kita nak jamak sembahyang zuhur dengan asar atau garik dengan isya. Masa kita sembahyang garik tu, Allah, aku sembahyang fardu maghrib jamak dengan isya. Kaki habis sembahyang isya pula dengan qasar sekaligus. Allah, aku sembahyang fardu isya jamak dengan maghrib qasar. Zuhur dengan asar, Allah, aku sembahyang fardu zuhur jamak dengan asar qasar. Bangun pas salam 2 rakaat, aku sembahyang fardu asar jamak dengan zuhur qasar. Sah tak salat saya bila saya duduk dalam rakaat 3 tak baca benda-benda pun. Bila imam dok ingat rakaat tak ada orang tegur pun. Lepas tu saya bangun tambah 1 rakaat lagi. Bila imam beri salam lepas rakaat 3 salat isya. Wah ni polok ini. Imam dok ingat rakaat tak ada orang tegur. Saya bangun tambah 1 rakaat. Baik. Dia bangun tambah 1 rakaat kerana dia kurang 1 rakaat. Jawabnya betul dah. Kalau mu kurang 2 tambah 1 tak betul. Kemudian imam tak ingat rakaat 3 patutnya tayar awal tak ada orang tegur, diri cacang lelak ada. Tetap dikira rakaat juga kerana sah sembahyang tanpa tayar awal, cuma kurang fadilat yang banyak. Jadi kita hak mengikut tetap mendapat rakaat kurang 1 tambah 1, kurang 2 tambah 2. Mayang lohor tadi saya menghentikan solat rakaat 3 kerana terdengar suara mak ibu saya menjerit dan terdengar seperti kereta terbabak. Saya tinggalkan solat segera pergi pada ibu. Ayah langgar pokok luar rumah. Adakah berdosa saya batalkan solat? Tengah-tengah semayang dengar kereta berik. Mak dia tepik. Dia ingat suara mak dia. Maka dia batalkan semayang nak tolong mak dia. Nak jawab ulama, tidak haram batalkan semayang kerana menolong orang yang kecemasan. Tiba-tiba salah faham, tak dosa. Yang tak boleh bukan kecemasan. Nak berhenti semayang pasal ayah dia masuk selumbar. Tak boleh. Itu bukan kecemasan. Kecemasan ni kena langgar, nak kena bunuh, orang nak katak atas kepala, orang nak tembak, nak jatuhlah telaga. Berhenti semayang, batal lah ditolong, dak berdosa semayang semula. Tengah semayang anak nak turun tangga, nak jatuh, berhenti dia ambil anak, tutup pagar, semayang semula, dak berdosa. Benda mudarat besar. Mudarat kecil tak boleh. Berhenti semayang apa? Anak kecil bukan mudarat. Apakah pandangan tentang abang mak kita membawa 48 orang JKK buat umrah selama 12 hari di Tanah Suci, sedangkan di sini melonjakkan ada duit rakyat? Minta penjelasan dari segi hukum syarak. Kalau guna duit rakyat tak boleh. Nampak? Tak boleh nak buat umrah gitu, tak boleh. Kena duit sendiri. Nampak? Nak bawa siapa-siapa pun, nak bawa Perdana Menteri ke apa, tak boleh. Duit rakyat, untuk rakyat, untuk waiki jalan, untuk bubur lapu, bukan untuk makan angin gitu. Walaupun sudah solat masih buat maksiat, adakah solat tersebut tak diterima? Jawabnya kemungkinan solat kita tidak diterima, ataupun solat kita diterima tetapi solat kita tu sedikit rohnya tidak ada kekuatan. Ibu tak benar anak pergi kuliah dan program PAS atau jihad, apa pandangan? Jawabnya kena jaga dua-dua belah pihak. Nampak? Jadi dia tak benar kita buat benda-benda agama, kalau benda tu jadi fardu ain dah tak boleh ikut kandak dia. Cuma caranya jangan sampai dia marah kepada kita. Pandai-pandailah kita mengecek kerana kita nak belajar agama. Bak orang tua-tua ni gitulah perangai dia. Lagi dia tak nampak, dia kira dia orang tua, budak-budak tak boleh ajar dia, padahal dia tua bodoh. Air sulingan boleh buat wuduk tak? Jawabnya suling daripada apa? Suling daripada air batu, boleh tak ada masalah. Air najis jadi air bersih. Tengok dulu, kalau dengan campur air bersih yang banyak hilang sifat najis baru boleh.
Tapi kalau air najis sekolah ambil satu obat buh dalam, tak boleh. Kerana yang boleh menjadikan najis itu bersih semula dengan dia tambah air mutlak yang banyak sehingga hilang sifat-sifat najis. Soalan seterusnya. Apakah yang membezakan seorang ustaz dengan seorang ulama? Bagaimana ustaz untuk mendapatkan gelaran ulama? Adakah perlu ingat beribu hadis atau selek belok Islam atau bagaimana? Datuk Syamsuri itu seorang ulama ke? Benda beza ustaz dengan seorang ulama, dia ni tak ada beza sebenarnya. Dia lazim malzum. Maknanya ustaz ni sebenarnya orang yang ngajar orang. Walaupun di Mesir, di Syria, ustaz ni kakak ulama besar, baru orang panggil ustaz. Kalau tidak orang panggil alim je. Tapi pak kita ni ustaz orang ngajar dah. Walaupun dia ngajar kecil-kecilan, ustaz juga orang ngajar agama. Kalau ngajar buruk titik, orang tak panggil ustaz. Ngajar maknanya jahit, orang panggil ustaz, orang panggil tenaga pengajar. Jadi ustaz bahasa Arab, Melayu panggil cikgu, gitu je. Tu benda bahasa ulama. Ulama ni maknanya orang alim. Benda mana orang alim? Orang yang ada ilmu. Dan kalau tak ada ilmu boleh jadi ustaz tau. Tak boleh lah, kena ada ilmu juga barang-barang. Jadi tiap-tiap ustaz tu biasanya alim lah. Cuma dari segi bahas, dari segi uruh, bila kita sebut ulama, maknanya orang yang alim besar lah. Bukan alim macam ustaz ni. Tu alim kecil-kecilan. Jadi disebut ulama, maknanya alim tu alim besar. Maknanya alim besar, ilmunya lebih banyak daripada ustaz-ustaz. Tu maksud dia. Kemudian adakah Datuk Syamsuri itu seorang ulama? Datuk ni pula tak kenal kita. Datuk Syamsuri bagaimana yang terakhir sekali, bagaimana etika isteri menasihati suami sekiranya suami seorang yang fasik dan munafik? Suami ni buat kerja jahat, umpama berjudi, minum arak, kita isteri sebagai penasihat. Lepas tu ada etika. Isteri tak boleh herdik suami, tak boleh tekan, tak boleh kasar bahasa, tak boleh jerakah. Nampak? Nasihat dengan adab sebagai seorang isteri. Walaupun lembut tapi hukumnya keras. Nampak? Abang tak boleh buat gini, haram masuk neraka. Dia nak tolong abang lagi dah masuk patak neraka. Abang dah lah hitang masuk neraka, kau hitang lagi. Tak apa, cakap lembut gitu. Tak boleh keras. Macam kita nasihat ke mak kita jahat tak tutup aurat, tapi kita ngasar cakap. Nasihat tu betul tapi adab tak jaga. Wanita ceramah depan laki-laki dan mahram dengan nada yang kuat, tak comel. Rokuang ceramah